Iaitu sama ada dia berhubung kait dengan hubungan makhluk dengan makhluk ataupun hubungan makhluk dengan Tuhan. Adapun ihsan dalam erti kata ilmu yang berkaitan dengan ilmu penyucian jiwa ataupun ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tasawuf dan sebagainya, atau disebut secara lebih jelas apakah maksud ihsan ini, sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwal Islam, ma al iman, mal ihsan. Tiga benda yang ditanya oleh Jibril sampai kepada ihsan. Nabi sebut an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sesungguhnya ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah dan ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya, fa in lam takun tarah, sekiranya kamu tak melihat Allah. Sekiranya ni bukannya maksudnya kira-kira memang boleh tengok Allah. Ada setengah orang faham hadis ni, dia faham literal. Dia faham literal hadis ni, dia kata, oh maksudnya Allah ni boleh dilihat lah sekarang. Tak, memang tak boleh nampak. Fa illam takun tarah, sekira-kira kamu rasa kamu tak nampak Allah, begitu, fa innahu yarak, maka yakinlah bahawasanya Allah itu melihat kamu. Dan apa maksud dia yang disebut an ta'budallah wa tura'ihi wa tastahi an yaraka haitsu nahaka, kamu meyakini dan kamu beribadat kepada Allah dan kamu jaga perilaku serta kamu malu kepada Allah sekira-kira Allah melihat perbuatan yang mana Allah tegah kamu melakukannya, kamu buat. Itu ihsan. Au ay yafqidaka haitsu amaraka ka'annaka tarahu, ataupun kamu tak buat sesuatu yang Allah Ta'ala suruh dalam perihal dalam keadaan Allah sedang melihat. Wa illam yasil bika imanuka ila hadzal maqam al-asma fatayaqqan annahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dan sekira-kiranya iman kamu tidak capai kepada tahap yang begini tinggi, maknanya tahap ihsan ni tahap yang tinggi. Bila malaikat mari tanya kepada Nabi SAW, apakah iman, apakah Islam, menceritakan tentang kondisi ataupun tentang madmun al-iman, tentang apa yang dia nak capai daripada iman. Iman tu apa rukunnya, ma huwa arkanul iman, apa rukunnya, kemudian apa pula Islam. Iman ni, rukun iman ni basic akidah. Islam pula mari dalam bentuk syariat, mari dalam bentuk perbuatan, pelaksanaan. Kemudian pelaksanaan tu apa pula etika dia. Ini dia punya hadis ni komplit semua benda. Pertama sekali akidah. Akidah tak betul, buatlah macam mana pun. Wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kami bawalah apa yang mereka bawa daripada benda-benda baik, faja'alnahu haba'an mansura. Tuhan kata kami akan jadikan amalan baik mereka itu umpama debu yang berterbangan, tak ada apa. Jadi orang yang beramal tanpa akidah, dia tak diterima oleh Allah. Prasyarat terima amalan al-ikhlas, yakni akidah kena jitu. Pertama sekali akidah kena tepat. Nombor dua, lepas dah berakidah, apa pula kerja yang kita kena buat. Syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita datang dalam rukun Islam yang 5. Itu contoh. Kemudian apa pula dia punya etika dia. Takkan main buat macam tu saja, semayang-semayang, asal semayang sudah, asal semayang sudah, takkan tak ada isinya, takkan tak ada dia punya sesuatu yang nak mengupgradekan semayang tu sampai ke satu tahap yang cukup hebat. Maka datang ihsan untuk memberikan satu taraf ataupun satu standard yang paling tinggi untuk beramal dan juga beribadah kepada Allah. Kalau tak sampai iman kita kepada taraf ihsan ini, maka yakinlah bahawasanya Allah itu mengetahui segala yang terzahir dan segala yang tersembunyi daripada dalam diri manusia. Baik. Bila kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala itu katabal ihsan, meletakkan
ihsan. Maksudnya kataba ni dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Maknanya semua perkataan kataba ini apabila datang dalam bentuk ayat, kebiasaannya benda yang telah tertulis itu pergi kepada hukumnya hukum wajib. Ini kalau dari sudut ilmu usul fiqh, apa yang disebut kataba, salat kitaban, maknanya telah tertentu, mauquta, kemudian diwaktukan pula solat itu, maka kitaban ni jadi satu benda yang wajib. Kutiba alaikumus siyam, Allah telah memfardukan. Kataba, telah tulis, maknanya telah menetapkan. Allah katabal ihsan, menetapkan ihsan. Seolah-olah Allah menetapkan ihsan ni benda wajib atas setiap orang. Benda wajib. Tidak ada dalam erti kata kita tidak boleh keluar daripada landasan ihsan ni, mesti ihsan. Seolah-olah begitu. Baik. Kemudian manfaat hadis ini dari sudut fiqh. Dari sudut fiqh ni banyaklah. Pertama sekali, hadis ini memberitahu kepada kita wajib berlaku ihsan. Sampaikan, hatta sampai kepada orang yang buat jenayah sekalipun, asna'a iqamatil haddi alaihi, ketika mana kita melaksanakan hukuman hudud ataupun hukum qisas atas dia, Allah wajibkan ihsan. Baru-baru ni saya pergi kat salah sebuah masjid, tak nak sebut lah, saya lagi orang rakam masuk YouTube orang, saya lagi marah pula aku. Apa nama ni, saya pergi satu masjid, sahabat-sahabat masjid ni tunjuklah kat saya, Ustaz nak tengok tak satu insiden yang menarik. Apa dia? Saya kata, kami tangkap pencuri Ustaz. Kami ada CCTV. Jadi CCTV ni rakam ke semua benda. Okey, saya kata boleh lah tengok, mana nak tengok. Tengok tu, tengoklah pencuri ni macam mana. Pencuri ni lah ni dia bukan pakai selekeh-selekeh tak, pakai handsome, smart, bawa bag, relax dia mari duduk, tengok dulu, duduk sekejap, sat lagi dia pun tenang kasut tu, dia pergi ambil kasut tu, pap, letak dalam bag dia, macam tak ada apa-apa, macam seolah-olah benda tu biasa je, benda yang selalu dibuat. Tiba-tiba bila dia tengah nak jalan nak pergi balik rasa nak pergi jual kat bandel ke, Allah alam lah kan, tiba-tiba marilah siap-siap masjid ni yang seorang lari sampai tak sempat break, terlajak ke depan. Yang seorang ni lari sampai dekat satu point, dia pun lompat, dia terekam pencuri ni, perbam jatuh. Lepas tu mari pula kawan yang seorang lagi mari sepak pula perut pencuri ni, pam. Nampak tu macam, saya tengok, saya kata, ish, hampa ni berdosa kat dia. Saya kata, betul lah Ustaz, lepas kami tengok balik rakaman ni, kami rasa menyesal pula. Dah masa tu pesepa yang dia tabur budak tu cukup-cukup. Saya kata pasal apa? Yalah betul lah dia bukti dia tu mencuri, tapi tak boleh lah buat sampai macam tu kan. Betul lah dia mencuri, kan tak boleh nak tabur. Dah lama dah Ustaz, geram. Tahulah geram. Sebab tu Allah Ta'ala letak ihsan ni sampai kepada orang buat salah pun kena ihsan lagi. Ini hebatnya Islam. Ini adalah salah satu daripada Islam meraihkan. Jadi bila Islam meraihkan ni, banyaklah benda-benda yang diraihkan oleh Islam. Sampaikan kalau orang yang duduk di bawah pemerintahan orang Islam pun banyak sangat benda-benda yang Islam bagi. Jadi bila tengok benda tu, saya kata tak boleh lah buat macam ni. Lain kali tangkap dia, cakap interrogate. Masa ni lah peluang kita nak tarbiyah dia, nak tarbiyah dia. Cakap okey, macam ni lah, berapa banyak kasut dah kamu curi. Cakap lah masa tu, cakap elok-elok. Ni hang dah demah dulu kawan tu sampai lembek, lepas tu baru nak tarbiyah pakai dak. Dia pun tak mau mari dah masjid. Kurang-kurang dia mari juga masjid, walaupun dengan niat dia nak curi kasut. Nah, mari juga dia ke masjid. Pada orang tak mari masjid langsung,
kasut pun tak dapat, apa pun tak dapat. Jadi masalah agak ni hari ni. Baik. Wa ila dhabihah, dan begitu juga kepada binatang sembelihan. Wa fil ijhazi 'ala al-aduwi aidan, dan begitu juga dalam mempersiapkan diri menentang musuh pun sama juga, ihsan juga. Dalam satu buku saya tengok baru ni, saya ada beli, sempatlah belek-belek sikit, Akhlaqiyatul Haq tajuk dia, fi siratin nabawiyah, akhlak-akhlak dalam peperangan. Seronok juga baca akhlak dalam peperangan, macam mana nak berakhlak bila jumpa musuh, macam mana nak berakhlak bila mana kita menawan musuh, apakah benda-benda apa yang dia punya kena buat, kena jaga, apa yang kena jaga, tak boleh buat ikut suka hati. Kalau musuh minta perlindungan, apa yang kita kena buat. Bukankah Nabi pernah marah kepada seorang yang waktu Fathu Mekah tu dia pergi bunuh orang yang pergi bunuh seorang tu oleh kerana dia minta dah. Dia kata janganlah bunuh aku beriman kepada Allah. Dan dia kata aku tak ni menipu ni, pam, dia pancung. Bila dia pancung, orang mari report kat Nabi SAW. Nabi kata apakah kamu tahu apa yang ada dalam hati dia yang kamu nak hukum ni? Nabi marah. Kamu sanggup membayar dia dekat family dia? Ataupun kesah balik balas balik Jadi ceritanya sampai begitu sekali Islam meraihkan. Baik, pertama sekali kita tengok dalam bab mendirikan hukum hudud, Islam ini telah meletakkan cara yang cukup berjaya dalam usaha untuk menangani situasi ataupun menangani bentuk-bentuk kesalahan ataupun bentuk-bentuk jenayah yang ada atas muka bumi. Islam dah letak dah siap-siap, cantik dah cara tu untuk menangani benda ni. Kalau kita pakai bahasa yang orang suka duk pakai ni, sehinggalah ke akar umbi. Akar umbi nak kau boleh sebut kat pilihan raya akar umbi ni, marah. Summa amila ala tajnibil ladzi tarattaba alaihi hadd min hudud uqubatul had muttakhidan lidzalika asalib adda minha. Baik, pertama sekali Islam meletakkan benda ni sampailah pembuktiannya itu pun sesuatu yang bukan mudah. Yang pertama sekali kita tengok at-tashdid fi syahadati asy-syuhud li dhabti jarimati zina. Islam meletakkan satu tanda aras yang cukup ketat pada meletakkan wajibnya ada saksi pada penyaksian untuk membuktikan kesalahan zina. Kita tengok, oleh kerana itu Islam ni suka istihbab al-afu wa sitru ma lam yablugh al-imam liqauli al-haqqi subhanahu wa ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Maknanya kalau berlaku pun pertama sekali kena nyusup dulu sebelum diketahui oleh pemerintah untuk buat keputusan sama ada dia ni kena had ataupun tidak. Nyusuk ni dalam arti kata bukan menyembunyikan kezaliman ataupun menyembunyikan satu maksiat. Yang maksud menyembunyikan maksiat ni adalah orang nak buka tempat berzina, kita kata okeylah aku cover light, yang tu sembunyi. Tapi kalau kita tangkap orang berzina dan kita pasti bahawasanya memang ada 4 orang saksi, kita pun interrogate dia, hang siapa buat ni guna ni, akhirnya dia minta maaf, dia kata tolonglah maafkan. Waktu tu kita ada keluasan untuk maafkan dia kat situ. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, kata Allah, balasan buruk balasan yang seumpama dengannya, sama setimpalnya itu buruk. Faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslah, dan melakukan satu perkara yang bersifat toleransi, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin, Allah tak suka orang yang berlaku zalim. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ilai syai'un fihi qisas illa amara bil 'afwi fihi. Anas kata aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa satu dakwaan yang terkandung dalamnya hukum qisas, maka Nabi kata maafkan dulu. Itu dia. Bukan kira nak hukumnya, tak. Itu indahnya Islam.
orang faham. Waja'a Ma'iz radhiyallahu anhu ila Nabi fa aqarra indahu bizina 4 marrat fa amara birajmihi wa qala li Huzal alladhi ashara ilayhi bil i'tiraf law satartahu bi thawbika kana khairan laka. Datang Ma'iz radhiyallahu taala anhu mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zina 4 kali, dan 4 kali baru 4 kali mengaku. Ni bukan sekali mengaku zina mari ni tak balik batu tak, 4 kali. Nabi tolak kali pertama. Nabi tolak. Nabi kata hang silap kot, hang cium saja kot. Nabi kata hang tindih badan saja kot. Sampai macam tu tak ngaku. Tak boleh lah mengaku. Sekali masuk YouTube bayar pula. Saya berzina. Marah pula. Kata Ustaz, dia tak, dia mengaku kat Nabi. Bila dia mengaku tu, bila orang rejam dia tu, lau satartahu bi thawbika kana khairan laka. Bila mana apa nama tu, Nabi kata kepada Huzal, seorang yang menyebutkan iktiraf dia ni berzina, Nabi kata kalau kamu sembunyikan dia dengan baju kamu, adalah lebih baik bagi dirimu. Jadi begitu. Darul hudud bi syubhat, meninggalkan hudud ketika mana syubhat itu berlaku. Fa an Alqamah bin Wa'il an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li imra'atin ukrihat 'ala zina idhhabi faqad ghafara Allahu laki. Ketika mana seorang perempuan daripada Alqamah bin Wa'il daripada ayandanya radhiyallahu ta'ala anhuma, bahawa Nabi SAW mengatakan kepada seorang perempuan yang dipaksa berzina, idhabi, pergilah kamu, Allah Ta'ala telah ampunkan engkau. Macam tu sekali. Kaful haddi indal iqrar, memberhentikan ataupun tidak mengenakan hukum ketika mana berlakunya satu persaksian. Ja'a Ma'izun al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innahu qad zana fa'arada anhu thumma ja'a min shiqhi al-akhar faqala innahu zana fa'arada anhu thumma ja'a min shiqhi al-akhar faqala innahu qad zana fa'amara bihi fi ar-rabi'ah fa'akhraja ila al-harra farajama bil hijara falamma wajada massa al-hijara farra yashtad فلقيه رجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه. Ma'iz tadi, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata aku berzina ya Rasulullah. Mari dekat satu mari depan. Nabi kata balik. Mari belah kanan. Nabi kata balik. Mari belah kiri pula. Nabi aku berzina. Balik. Mari kali keempat, Nabi arah untuk direjam. Bila rejam, time rejam, orang duk baling-baling, dia rasa sakit. Kena batu tu dia rasa sakit. Lalu dia lari. Bila dia lari, ada jumpa grup-grup setengah jalan, tangkap dia, demah kawan ni sampai mati. Demah. Pukul sampai mati. Dah mati kawan ni, orang pun report kat Nabi. Nabi kata halla taraktumuhu, kenapa kamu tak biar saja dia lari? Maksudnya dalam keadaan macam tu pun Nabi SAW pun mampu memaafkan. Sebab untuk dia terima satu hukuman Tuhan dekat dunia ni, itu sudah menunjukkan kepada tahap tinggi dah tu. Tak ada dah orang boleh setuju dengan hukum Allah ni, kira clear lah iman dia. Clear lah, dia mengaku dia berzina. Baik, al-ihsan ilal hamil hatta tada hamlaha. Ihsan pula kepada perempuan yang hamil, kira-kira dia menggugurkan pula. Setelah dia mengandung tu, kemudian dia melahirkan kandungan. Wan nufasa fi ayyamihal ula, dan juga kepada orang-orang perempuan yang sedang nifas pada hari-hari pertama mereka nifas. Fa an Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, daripada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan min Juhaina atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat. Seorang perempuan daripada wilayah daripada kaum Juhaina datang jumpa Nabi SAW dan dia hamil
Anak pula anak zina, daripada kesan daripada dia berzina, dia hamil. Maka dia kata kepada Nabi, ya Nabi Allah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Ya wahai Nabi Allah, aku telah menyebabkan diriku berhak mendapat hukum hudud di sisi Allah, maka jalankanlah hukum itu ke atasku. Perempuan yang datang. Fada'a Nabi Allah SAW waliha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini biha. Nabi panggil dia punya keluarga, waris dia. Nabi kata, buat baik dekat dia sampai dia melahirkan anak. Lepas dia melahirkan anak, baru buat mai jumpa aku balik. Apa yang berlaku? Tengok kat sini. Hari ni kalau orang datang, na'udzubillah min zalik wal ayazubillah wal ayazubillah, tak naklah benda ni jadi. Tapi sekira-kira kalau kita tengok dalam cerita, tengok dalam TV, tengok dalam apa, orang perempuan yang berzina ni kalau balik kat keluarga dia, apa keluarga dia buat? Masa-masa berani engkau menconteng arang ke mukaku, susu yang ku beri, tuba yang kau balas. Itu dia ayat pertama. Ayat kedua, tidak ada keturunanku yang macam ni, yang macam kamu ni. Kamu ni mari keturunan mana ni? Keturunan bapak dia ni lah. Bapak pula kena. Tak nak budak tu. Akhirnya masuklah Raudhatus Sakinah, tempat-tempat yang macam adalah orang yang ni, dan mereka buat itu pun sebab atas alasan ni lah. Kan Nabi kata panggil waris dia, wali dia, panggil mak bapak dia, panggil, mari sini, jaga dia baik-baik. Nampak? Nabi suruh jaga baik-baik. Bukan Nabi kata buang dalam masyarakat. Tak. Dia telah buat satu keburukan. Yes, betul dia buat keburukan. Tapi oleh kerana dia dah datang mengaku kepada Nabi SAW dalam keadaan begitu, dan begitu jugalah anak-anak yang mungkin terlanjur dan sebagainya datang mengaku kat mak bapak, jadi mak bapak ni kena ada tekan panic button lah.